Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia, kursus yang ditawarkan di IPT di Malaysia. Perbincangan kita pada kali ini akan menyentuh topik yang keempat, iaitu Tamadun India. Untuk pengetahuan pelajar sekalian, Tamadun India merupakan salah satu daripada topik utama yang dibincangkan di dalam kursus ini, yang menyentuh kebanyakannya berkaitan sejarah, kelahiran, perkembangan dan akhirnya melihat dari segi sumbangan tamadun India dalam peradaban manusia khususnya. Bagaimanapun, terdapat beberapa hasil pembelajaran yang seharusnya sekurang-kurangnya dapat dicapai oleh pelajar di akhir perbincangan ataupun pembelajaran bagi topik ini, iaitu yang pertamanya, pelajar diharapkan dapat menerangkan unsur-unsur utama tamadun India, peranan Islam dan juga sumbangan Islam terhadap tamadun India, serta sumbangan tamadun India itu sendiri terhadap dunia. Dan yang keduanya, pelajar diharapkan dapat menguraikan bentuk-bentuk masyarakat dan budaya India yang unik. Dan yang ketiganya, diharapkan juga pelajar dapat terus mengkaji sumbangan tamadun India kepada dunia dan hubungannya dalam konteks negara Malaysia ini. Baik, secara amnya India boleh dibahagikan kepada dua bahagian yang besar, iaitu India Utara dan India Selatan. Kalau kita lihat di sini, India Utara di kawasan ini, Punjab dan Hindustan ini, dan juga India Selatan di kawasan Dhaka dan juga di kawasan di hujung di mana terdapatnya kawasan-kawasan yang bersejarah berkaitan dengan tamadun India. Dan kedua-dua kawasan ini dipisahkan oleh pergunungan Vindhya yang dianggap sebagai sempadan di antara India Utara dan juga India Selatan. Masyarakat India Utara dikenali sebagai Indo-Aryan. Kalau kita lihat ni, tumpukan-tumpukan warna sini menunjukkan kumpulan masyarakat Indo-Aryan, manakala di India Selatan pula dihuni oleh masyarakat yang dikenali sebagai orang-orang Dravida di kawasan sini. Orang-orang Dravida di kawasan India Selatan ini, kita lihat ada berbagai kumpulan masyarakat di sini yang diwarnakan di sini, yang menunjukkan kepelbagaian masyarakat di India Selatan yang dikumpulkan dalam jumlah ataupun masyarakat Dravida. Dan dari segi bahasa perantaraan, bahasa Sanskrit yang kita lihat di sini merupakan bahasa utama bagi orang-orang Indo-Arya, manakala bahasa Tamil pula adalah merupakan bahasa utama bagi orang-orang Dravida. Bagaimanapun, terdapat pecahan-pecahan bahasa kecil bagi kalangan kedua-dua masyarakat ini. Ini gambar yang biasanya kita melihat kumpulan masyarakat Dravida yang punya warna kulit yang berbeza dengan masyarakat Aryan. Ini adalah antara bahasa-bahasa yang wujud dalam kalangan masyarakat Dravida yang kita lihat di sini. Kumpulan di bahagian selatan ini ada tidak kurang daripada 9 bahasa, daripada Tamil, Toda, Kota, Irula, Kurumba, Kodagu, Malayalam, Kannada dan Tulu. Dan di pertengahan ataupun di tengah bahagian selatan, di tengah ini yang kita lihat warna hijau ini, ada Telugu, ada Gondi, Konda, Kui, Kuvi, Pengo dan Manda. Dan di bahagian tengah-tengah ini juga ada bahasa-bahasa yang berwarna pink ini, bahasa-bahasa yang dikumpulkan sebagai bahasa Kolami, Naiki, Patji, Olian dan Gadaba. Dan terdapat juga sebahagian daripada bahasa di bahagian utara sini, iaitu Kuruh, Mato dan Brahui. Zaman sejarah kerajaan dan pentadbiran. Zaman prasejarah dalam tamadun India ni berlaku di antara tahun 10,000 sebelum Masih hingga tahun 1000 Masih. Dan zaman ini meliputi 3 peringkat, iaitu zaman batu awal, Paleolitik, zaman batu pertengahan, Mesolitik, dan zaman batu baru ataupun Neolitik. Zaman proto-sejarah pula berlaku di antara 3000 sebelum Masih hingga 1500 sebelum Masih. Zaman ini bermula di lembah Sungai Indus. Tamadun yang muncul dalam zaman ini dianggap tertua dan terpenting kerana pencapaian dalam bidang ekonomi dan kebudayaan yang begitu unggul. Dua buah bandar, iaitu Harappa dan juga Mohenjo-daro, telah memberi banyak maklumat tentang tamadun India pada masa ini. Penggalian arkeologi yang dibuat di kedua-dua bandar ini telah memberi banyak kesan-kesan sejarah awal bagi tamadun India.
Ini adalah merupakan kedudukan kawasan tamadun India awal, iaitu Harappa dan Mohenjo-daro yang terletak di dalam negara Pakistan pada hari ini. Zaman awal ataupun zaman bermula dengan zaman Vedic, iaitu antara tahun 1500 sebelum Masehi dan tahun 1000 sehingga tahun 1000 sebelum Masehi. Zaman ini menyaksikan kedatangan masyarakat Arya dari Asia Tenggara. Asia Tengah itu kita lihat ini pergerakan masyarakat Arya daripada kawasan Asia Tengah masuk ke India. Penduduk Indo-Aryan yang berhijrah daripada kawasan Asia Tengah ini dianggarkan berlaku pada tahun 1750 sebelum Masehi. Zaman Empire Maurya berlaku antara 326 sebelum Masehi hingga 185 sebelum Masehi. Apabila orang-orang Arya mengalih pengaruh mereka ke bahagian timur, khususnya di persekitaran lembah Ganges, tumpuan di lembah Indus sudah pun makin berkurang. Kita lihat tadi Mohenjo-daro adalah merupakan asal daripada kewujudan tamadun awal India. Kemudian apabila mereka beralih ke bahagian timur sekitaran lembah Ganges, kita lihat lembah Indus sudah makin kurang dari segi peranannya sebagai pusat tamadun India pada zaman itu. Kemudian zaman Empire Gupta, zaman ini dikenali sebagai zaman klasik kerana perkembangan kesusastraan Hindu khususnya dalam bidang seni bina, dan muncul dua karya utama iaitu Sakuntala dan juga Kama Sutra pada zaman ini. Kemudian zaman Sanggam yang berlaku di antara tahun 300 sebelum Masehi hingga tahun 300 Masehi. Zaman ini merujuk kepada pemerintahan di bahagian selatan India. Tiga buah kerajaan yang terkenal dalam zaman ini ialah Chera, Chola dan Pandya. Zaman gelap berlaku di antara tahun 250 hingga tahun 600 Masehi, di mana zaman ini memperlihatkan pemerintahan oleh raja-raja Kalabra yang datang daripada utara India, mana mereka berjaya menundukkan raja-raja Chera, Chola dan Pandya untuk memerintah negara Tamil. Manakala zaman Pallava pula berlaku di antara tahun 600 hingga tahun 900 Masehi, di mana kerajaan Pallava menggantikan pemerintahan Kalabra. Raja-raja dalam zaman Pallava ini banyak membantu dalam meningkatkan kembali kegemilangan zaman keagamaan Hindu, dan raja ini mengembalikan pemerintahan Tamil di India Selatan. Zaman Chola berlaku tahun 900 hingga 1350 Masehi, merupakan zaman yang paling subur dalam sejarah negara Tamil, itu antara kurun 9 hingga kurun ke-13. Mereka melancarkan serangan luar dan memperluaskan sayap ke dataran Gangga, Myanmar dan Sri Lanka. Zaman pertengahan yang berlaku pada tahun 1526 hingga 1857 Masehi, iaitu zaman kedatangan Islam dan perkembangan dinasti Mughal. Zaman ini dianggap penting kerana menyaksikan kedatangan Islam dan pengaruhnya yang begitu berkesan diperhatikan di bahagian India Utara. Proses Islamisasi berlaku dengan pesat, tapi kuasa tempatan yang memerintah masih berterusan, terutamanya di selatan India. Kerajaan Vijayanagar yang memerintah dalam 1350 hingga 1750 Masehi. Apabila Islam berkuasa di bahagian utara India, di bahagian selatan itu dikuasai oleh kerajaan Vijayanagar melalui kawasan Tamil Nadu. Dan zaman Eropah pula dianggarkan berlaku antara tahun 1750 hingga 1947 Masehi, di mana perkembangan agama Kristian dan usaha untuk mencari bahan rempah mendorong orang Eropah datang ke India. Baik, masyarakat dan budaya. Terdapat sistem-sistem yang begitu kompleks dalam masyarakat dan budaya tamadun India ini, di mana sistem kekeluargaannya, ada sistem kastanya, ada bahasa dan kesusahan, ada agama, ada aliran falsafah. Masyarakat India ini boleh dibahagikan kepada masyarakat Indo-Arya dan Dravida seperti yang kita katakan tadi, di mana kita sebut Indo-Arya ini kebanyakannya daripada Asia Tengah dan menetap di India Utara, dan golongan Dravida ini di bahagian selatan. Terdapat susun lapis masyarakat mengikut Veda yang diistilahkan sebagai Ashrama Dharma, di mana dalam konteks kekeluargaan ini susun lapis ini menerangkan peringkat-peringkat kehidupan. Ada 4 peringkat kehidupan, iaitu Brahmacharya, Grahastra, Vanaprastha dan Sannyasa. Dan manakala sistem kasta pula ialah menerangkan bagaimana masyarakat itu dibahagikan kedudukan mereka berdasarkan kasta. Terdapat 4 kasta yang utama, iaitu Brahmin, Kshatriya, Vaishya dan Sudra.
Brahmin dia adalah dari kalangan golongan pendidik. Tugas mereka ialah mengajar dan menghasilkan lebih banyak guru-guru agama. Manakala ksatria pula adalah dengan golongan pemerintah, di mana tugas mereka mereka harus menjaga keamanan dan keselamatan negara. Vaisya pula golongan peniaga yang menguruskan perdagangan, manakala Kastudra merupakan golongan pekerja yang berada di bawah sekali. Bahasa dan kesusasteraan. Dua bahasa utama yang wujud adalah bahasa Sanskrit dan juga bahasa Dravida ataupun bahasa di kalangan masyarakat Dravida, iaitu mereka menggunakan bahasa Tamil. Bahasa Sanskrit digunakan oleh kumpulan Indo-Arya dan dia merupakan bahasa yang menjadi alat penulisan bagi kitab-kitab Veda. Kesusasteraan Sanskrit melalui banyak karya yang bermutu dan memiliki ajaran-ajaran yang matang. Di antara kesusasteraan Vedic awal itu epik Mahabharata dan Ramayana dan drama yang tergolong dalam kesusasteraan Sanskrit. Kesusasteraan Vedic disusun dalam tempoh antara tahun 1500 Masih hingga tahun 300 sebelum Masih. Di antara tahun 1500 sebelum Masih sehingga tahun 300 sebelum Masih. Mahabharata dan Ramayana itu dua hasil kesusasteraan terawal yang menjadi dikatakan sebagai karya yang paling agung dalam tambur India. Istilah Shruti dan Smriti digunakan untuk menerangkan kesusasteraan Vedic. Ajaran yang diwahyukan oleh Tuhan yang Esa kepada para pendeta disebut sebagai Shruti, manakala tafsiran dan ulasan tentang sastra ini dan diturunkan pada generasi yang akan datang dikatakan sebagai Smriti. Ramayana dihasilkan oleh Valmiki antara tahun 200 sebelum Masih hingga tahun 200 Masih. Epik ini mengandungi jumlah 24,000 sloka, manakala Mahabharata dihasilkan oleh penjaga Vaisya antara tahun 400 sebelum Masih hingga tahun 400 Masih. Epik ini merangkumi lebih daripada 74,000 sloka dan dimuatkan dalam 18 buah buku. Bhagavad Gita merupakan sebahagian daripada epik Mahabharata. Bhagavad Gita mengandungi ajaran agama yang bercorak falsafah. Dan dalam konteks kesusasteraan Dravida di kalangan masyarakat Dravida ni ataupun sastra Tamil, Tolkappiyam adalah buku tata bahasa pertama dan masih menjadi teks rujukan sehingga hari ini. Kesusasteraan Sangam mengandungi dua koleksi yang disebut Itu Tokai, iaitu antologi 8 buah teks, dan Patu-Patu, iaitu koleksi nyanyian. Tirukual merupakan sastra klasik yang penting dan tertua dalam kesusasteraan Tamil. Pengarangnya adalah Pujangga Tiruvalluvar. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang kedua bagi Tamil India ini. Sehingga berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.